Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala beri peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama kita ini duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita berbincang dan berbahas tentang kewajipan kita seharian. InsyaAllah pada hari ini muslim-muslimat, kita akan bahas berkaitan dengan masalah mandi. Mandi ni muslim-muslimat, dia perkara yang cukup besar sebenarnya. Kenapa? Kerana mandi ni dia kait bab sah ataupun tidak sah ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, kita kena faham fiqh ni, setiap perkara yang kita buat ada hukum fiqhnya. Setiap benda yang kita buat terkadang boleh jadi wajib, terkadang jadi sunat, terkadang jadi haram. Dia ada hukum masing-masing. Satu benda dia ada hukum. Begitulah juga dengan bab mandi. Mandi ni dia ada hukum-hukum yang tersendiri. Apa makna mandi muslim-muslimat? Kata ulama fiqh, mandi ni daripada sudut bahasa bermakna membasuh sesuatu, mengalirkan air pada sesuatu. Itu daripada sudut bahasa. Adapun daripada sudut syarak, mengalirkan air ke seluruh tubuh badan. Itu makna mandi. Maka pada mandi ni muslim-muslimat, dia ada hukum dia. Terkadang mandi itu jadi haram, terkadang mandi jadi makruh, terkadang mandi jadi harus, terkadang mandi itu jadi sunat, terkadang mandi itu jadi wajib. Bila mandi hak jadi haram? Bila kita mandi guna air hak curi. Maka mandi, perbuatan mandi tadi jadi haram. Sebab apa? Mandi guna benda haram. Belengah ada tubuh, lalu tepi rumah orang, nampak air comel, pakai air, kita pun jiru. Kalaulah takdi pakai air takdi hak orang tu, maka haram kita ambil. Kena minta izin. Ustaz, tepi jalan ustaz. Tepi jalan kalau dia hak tukang bayar bil, maka kena minta izin dia. Ni ulama sebut. Yang kedua, hukum mandi yang kedua ulama sebut, hukumnya iaitu makruh. Bila makruh kita mandi? Bila orang yang puasa, dia mandi dalam keadaan menyelang dalam sungai. Puasa, saja-saja pergi selang air dalam tubuh. Selang air dalam tubuh. Selang tubuh dalam air. Belik tau. Selang tubuh dalam air. Hukum dia makruh. Sebab apa? Sebab dia boleh bimbang air masuk dalam rongga badan. Kalau air masuk, maka confirm batal. Masa tu batal puasa. Yang ketiga, hukum mandi hukumnya harus. Bila hukum harus mandi, iaitu kita mandi saja-saja untuk segar badan tanpa niat. Bangun pagi-pagi kita pun mandi, tak ada niat. Kata ulama, mandi takdi mandi yang harus. Mandi takdi mandi yang harus. Yang keempat, hukum mandi dipanggil hukum yang sunat. Sunat mandi. Dalam kitab Matan Abi Syuja' disebut ada 17 sunat-sunat mandi. Mandi hak sunat ni ada 17. Dalam syarah Matan Abi Syuja', kitab Fathul Qarib oleh Ibn Qasim Al-Ghazi, dia sebut, dia tambah lagi 4. Jadi 21. Sebahagian kitab sebut 22. Bila kita sunat mandi, antara kita sunat mandi nak pergi semayang Jumaat. Nak pergi semayang Jumaat,
sunat kita mandi dulu. Dia begini, ulama beri kaedah muslimat bab mandi ni begini. Apa sahaja tempat kita nak berkumpul ramai-ramai dengan orang, maka nak pergi tempat tadi sunat mandi. Ni kaedah. Kaedah benda, nak pergi tempat yang berkumpul ramai orang, sunat kita mandi. Sebab apa? Nak jaga orang lain. Ni muslimat sebulan tak mandi, pergi duduk kat orang kok perfume tergelam. Kalau di Malaysia ni mungkin tak mana muslimat. Kalau luar negara muslimat, lebih-lebih lagi musim sejuk. Musim sejuk, ana pengalaman di Sudan muslimat. Musim sejuk, kalau hari Jumaat tak apa, sebab saya ia mandi sedap lah, naik bah. Tapi kalau start hari Selasa sampai hari Khamis tu, pening muslimat. Sebab ada orang dia mandi seminggu sekali je, mandi hari Jumaat, ambil bahagian sunat. Hak lebihnya takut air. Masuk bah muslimat, masing-masing akak tiok pegang tiang kok. Pesang gitu. Maka bila nak kumpul tempat ramai-ramai, ulama kata sunat kita mandi. Antaranya benda, semayang Jumaat, nak pergi berhimpun, nak pergi semayang berjemaah, sunat kita mandi. Nak buat ibadah, ulama kata sunat kita mandi. Antara lagi sunat mandi, orang yang sedar daripada pesang. Orang yang sedar daripada pesang, sedar daripada penyakit gila, ataupun orang yang baru sedar, baru masuk Islam, ulama kata sunat mandi. Sebab apa? Dia sedar, dia kembali kepada fitrah dia. Sunat mandi. Dan hukum yang kelima, hukumnya haram, hukumnya wajib. Bila wajib mandi, ulama sebut ada 6 sebab utama yang wajib mandi. Dan ada sebab-sebab lain, antaranya mandi nazar. Nazar ni muslimat, hamba banyak sangat boleh soalan bab nazar, jadi kena sebut sikit. Nazar ni, nazar hanya sah berkaitan dengan benda sunat sahaja. Benda harus, benda makruh, benda haram, tidak sah kita nazar. Contoh benda, kita nazar untuk jalan kaki daripada Kuala Terengganu pas Putrajaya. Apa hukum jalan kaki? Harus. Maka jalan kaki tadi tu, kalau nazar anak boleh straight A, nak jalan kaki daripada Kuala Terengganu sampai ke Putrajaya, tak wajib tunai nazar tadi. Ataupun nazar benda makruh, kalau anak boleh straight A, nak makan budu tiap-tiap hari. Budu, hukum budu benda mu'tamad mazhab Syafi'i, budu ni makruh. Dalam Bughiyatul Tullab sebut haram. Tapi pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, budu ni makruh. Jadi ada alasan kau hamba tak akan budu. Orang tanya, ustaz, mari akan budu, hamba pegang makruh. Muslimat, padahal aku tak akan. Tapi muslimat, kalau kita nazar nak makan budu, hukum makan budu benda makruh, maka nazar nak akan budu tak wajib tunai. Sama juga nazar benda haram, tak wajib tunai. Apatah lagi nazar benda wajib. Hamba nazar kalau boleh duit kayak gini, hamba nak mayang isyak 4 rakaat di surat Al-Hikmah, tak wajib tunai. Sebab apa? Semayang tu wajib dah. Cuma hak jadi wajibnya di surat Al-Hikmah berjemaah. Sebab kita kait berjemaah di surah hikmah. Sebab jemaah sunat, maka jemaah tak jadi wajib. Dia angkat. Faham dah muslimat? Yang kedua, nak suruh sah nazar ni mesti lafaz. Nazar pertama mesti benda sunat, yang kedua mesti berlafaz. Kalau main pakai niat, ustaz, hamba niat ustaz, niat benda, niat nak wish sedekah 500 ustaz, wajib tak tunai? Hamba kata niat ke lafaz? Niat tak wajib tunai. Dia wajib tunai bila kita lafaz, sekalipun tidak ada orang yang dengar. Kita je dengar, maka wajib kita tunai. Muslimat, ulama bahas apa hukum bernazar. Kita bab mandi wajib, tapi hamba kahir kot bab nazar, bab macam banyak nak orang tanya. Apa hukum nazar? Ada sebahagian ulama kata makruh kita bernazar. Sebab apa? Kita nak suruh Allah Ta'ala beri sesuatu dulu ke kita, baru kita nak buat ibadah pada Allah. Sebab tu ulama kata makruh. Ni kena faham dah muslimat. Okey. Maka benda yang mewajibkan kita mandi ni,
Kata ulama ada 6. Ada 6 perkara yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama, tenggelamnya hasyafah ke dalam farash. Bab ni payah agak nak terang. Tenggelamnya hasyafah ke dalam farash. Okey. Masalah kena bahas. Apa makna hasyafah? Ambo gini, ambo sebut sama kalau kita kuliah fiqh, kita sebut sama. Fiqh ni dia tak boleh berlapik. Kita minta tolong ke depan sikit sebab ruang belakang ramai lagi nak masuk, jadi pihak AJK minta supaya ke depan sedikit. Ke depan sikit. Ruang boleh kanan banyak lagi. Okey. Kita kena bahas tentang satu masalah, iaitu berkaitan dengan masalah apa makna hasyafah. Hasyafah ni apa? Hasyafah ni topi keledar. Ambo sebut gitu ambo berlapik kok. Serung. Segini muslim-muslimat, fiqh ni dia tak boleh berlapik mana, tapi ambo berlapik kok halang ni benarnya. Sebab fiqh kalau berlapik, orang hak dengar kau jahil. Ambo ingat dulu masa ngaji dengan Al-Fadhil Ustaz Tamizi Taha. Ustaz masa tu dia bahas bab mandi wajib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila bahas tu, Ustaz kata dalam ngajar fiqh tak boleh berlapik. Kalau berlapik, orang dengar kau jahil. Ustaz buat contoh, anak tanya ayah, ya balik tu kan, ayah pun menung. Ayah kata mu tanya mak mu. Mak kata mana boleh, anak lelaki tanya abang. Abang, ayah pun jawab, balik ni mu mimpi naik kapal terbang tu bi air. Hai, anak bengong tu. Kapal terbang Asia kemah ya. Maka ulama kata kena sebut terang. Mimpi tubi aimani ni begini cirinya, kena sebut. Maka hasyafah kita kena bahas malam. Hasyafah ni apa? Topi keledar, yakni kepala batang. Itu dipanggil hasyafah. Tenggelam kepala itu barulah mewajibkan mandi. Kalau duduk main tengah je, tak tenggelam ataupun tenggelam separuh, ulama kata tak wajib mandi. Dia duduk main kat bibir je, maka tak wajib mandi. Tapi kalau tenggelam separuh dia tak tenggelam, tak wajib kok. Dia syarat mesti tenggelam habis. Dah ustaz, kalau panjang tak ni dalam kitab fiqh bahas muslim-muslimat. Suka-suka kok. Dalam kitab fiqh bahas ni. Dalam Hasyiah Bajuri dia bahas. Hasyiah Bajuri ala Ibn Qasim Al-Ghazi, dia bahas masalah ni. Kalau hasyafah tu panjang doa, maka ulama kata kalaulah hasyafah tak dipanjang doa sekalipun, wajib tenggelam habis kok. Wajib tenggelam habis. Tu buat anba dak rajin temu lagi lah. Tapi kalau contoh berlaku, okey, apabila tenggelam hasyafah, sekalipun tak keluar mani, semata-mata tenggelam hasyafah, wajib dah mandi wajib. Wajib mandi. Sekalipun tak keluar air mani. Dalam kitab fiqh bahas lagi tentang satu masalah muslimat. Masalah apa? Masalah kalaulah hasyafah dia terpotong. Sebab pernah orang tanya tentang satu masalah. Kalaulah contoh Tok Muding, hamba tak tahu masalah ni berlaku ke tak, tapi orang tanya. Contoh Tok Muding, dia sunat budak. Dia sunat tu bukan kerak sekali nge kulit, sekali nge batang dia kerak agak sikit. Jadi terpotong juga kepala hasyafah tu. Maka ulama kata lagu mana? Maka ulama kata kena anggar. Anggar lagu mana? Contoh, kalaulah hasyafah tu dia ada 2 cm, terpotong 1 cm, 2 cm. Contoh, asal 2 cm, tiba-tiba potong se-cm, ada se-cm ni, maka dia kena qadha hak belakang. Dia kena qadha hak belakang. Ni kena faham malak dan semua. Masalah juga bahas kalau hasyafah dia tak ada, beranak tak ada hasyafah dah, maka ulama kata dia kena tengok uruf masyarakat dia. Orang Melayu ni hasyafah dia tu panjang mana? Hak ni kena tanya doktor. Kena tanya doktor hasyafah panjang mana, lepas tu dia pun kena anggar. Bila dia masukkan hasyafah ke dalam farash, apa makna farash? Ulama bahas farash di sini bukan sahaja bagi manusia. Ulama kata farah di sini termasuklah lelaki, perempuan, depan ataupun belakang, manusia ataupun haiwan,
hidup ataupun mati. Kena tengok 4 perkara. Sama ada lelaki ke perempuan, depan ataupun belakang, haiwan ataupun manusia, hidup ataupun mati, bila tenggelam sahaja hasyafah kita buat masuk ke dalam dubur ataupun kubur, maka wajib mandi. Berlaku contoh, dia pergi liwat haiwan. Hamba masa duduk di Mesir, duduk di Sudan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rupa-rupanya syaitan ni cerita memang ada orang pergi gerang doa, pergi lepas ke kambing. Ni cerita betul, ditanya lepas ke kambing. Maka wajib mandi bagi manusia tadi. Haiwan tak wajib mandi, sebab haiwan tak ada taklif. Manusia tadi wajib mandi sekalipun dia buat ke haiwan. Sekalipun haiwan ataupun manusia tak dimati, wajib juga dia mandi wajib. Apabila tenggelam hasyafah, depan ke belakang, lelaki ke perempuan, hidup ke mati, haiwan ke manusia, ulama kata wajib mandi bila tenggelam hasyafah. Cuma masalah muslimat, kalau orang giliwat manusia yang telah mati, perbuatan ni haram. Gijimak orang yang telah mati ni pernah berlaku di Malaysia, iaitu berlaku satu kes tukang mandi, bukan tukang mandi, ada seorang tu dia pergi jimak seorang perempuan yang telah mati. Jadi duduk dalam bilik mayat tu, dia pergi jimak, mati-mati pun jimak. Perbuatan ni haram. Maka ulama sebut dalam kitab fiqh, kalaulah orang mayat tadi sudah dimandikan, tiba-tiba dia pergi jimak juga, maka mayat tak perlu mandi sekalipun kena jimak, sebab mayat tak ada taklif dah. Hak wajib mandi siapa? Orang hak jimak tadi. Baik, muslimat. Yang kedua yang mewajibkan mandi, orang yang kedua yang diwajibkan mandi, ada satu masalah lagi orang tanya baru ni. Ustaz, kalaulah kita ni guna kondom, jangan tanyalah benda tahu belaka. Kalau guna kondom, jimak guna kondom, wajib tak mandi? Wajib. Sebab apa? Dia kata tergelam hasyafah, tapi hasyafah tak kena pun bibir sebab berlapik. Guna kondom, wajib tak mandi? Ulama kata wajib juga mandi. Sebab apa? Sebab tenggelam, tidak syarat kena ataupun tidak. Kedua muslimat. Yang kedua yang mewajibkan mandi, ialah keluar air mani. Keluar air mani tadi dengan sengaja ataupun tidak sengaja mewajibkan mandi. Okey, apakah ciri-ciri air mani? Ulama sebut air mani ni dia ada 3 ciri utama. Air mani dia ada 3 ciri utama. Yang pertama, air mani ni dia keluar ketika syahwat sedang memuncak, dan dia keluar, bila dia keluar tubuh jadi lemah. Itu ciri pertama air mani. Yang kedua, air mani ni keluar dia dalam keadaan bau. Dan yang ketiga, air mani ni keluar terpancuk-pancuk. Dia ada beza sikit air mani orang lelaki dengan mani orang perempuan. Mani orang perempuan ni dia putih, cair, lepas tu melekit. Ni ulama sebut. Air mani orang perempuan dia cair, putih, melekit. Okey, muslimat. Masalah, kalaulah air mani dia bangun-bangun tidur, tiba-tiba tengok kain basah, dok tengok air mani, ataupun bangun-bangun tengok atas katil dia ada air mani, dan dia yakin air mani tak ada air mani dia, sebab dia tidur seorang atas katil tu, maka wajib dia mandi. Tapi kalau dia syok, contoh dia syok sebab apa? Dia tidur sekatil 2 orang, sekatil dia tidur 2 orang, tiba-tiba ada air mani. Dia kata air mani aku ke air mani kawan ni? Maka ulama kata hak gini sunat mandi. Orang hak ni sunat mandi. Masalah yang kedua muslimat, biasa orang tanya, bangun-bangun tidur tak tahu air mani ke air mazi. Air mani ke air mazi tak tahu ciri, sebab sedar-sedar ada dah air mani ke air mazi. Maka pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatut Talibin,
Dia kata kita kena ijtihad. Ijtihad apa? Kita kena pilih. Kita kena pilih air mani ke air mazi. Kalau kita kata hak keluar ni air mani, maka kita wajib mandi wajib. Kalau kita kata aku tengok aku rasa air mazi, maka sunat kita harus basuh saja dan najis. Air mani hukumnya suci tapi mewajibkan mandi. Air mazi hukumnya najis, membatalkan wuduk. Air mani, ni kena sebut sikit muslim-muslim. Air mani hukumnya suci. Apa makna suci? Kena pada pakaian, sah buat solat. Aina dalil? Mana dalil? Dalil dia, ulama sebut, iaitu Sayyidatina Aisyah, dia pernah khutih. Orang panggil Terengganu panggil khutih tak? Dia pernah khutih air mani yang melekat, yang kering, yang melekat di jubah Rasulullah, dia kikih, lalu Rasulullah pakai buat sembahyang tanpa basuh. Maka ulama kata air mani hukumnya suci. Ni pandangan mazhab Syafi'i, kita tak mau bahas mazhab lain. Air mani dalam mazhab Syafi'i hukumnya suci. Kena pada pakaian, boleh bawa dalam solat. Tapi bila keluar air mani, wajib mandi, tapi tak batal wuduk. Wuduk tak batal. Okey. Yang kedua, air mazi. Air mazi ni apa? Air mazi ni keluar pada permulaan syahwat. Permulaan syahwat. Hukumnya najis, membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi, dan wajib basuh sahaja kemaluan. Yang ketiga, air yang ketiga dipanggil air wadi. Air wadi ni apa? Air orang buat kerja berat. Ana tanya doktor, doktor kata biasa air wadi ni keluar ketika orang tu kecing. Dia keluar putih gitu sikit. Tu air wadi. Air wadi hukumnya benda? Hukumnya najis, membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi, wajib basuh sahaja. Kena faham dah muslim-muslimat. Masalah yang ketiga kena bahas bab air mani. Kita malam ni kuliah fiqh, kita gini-gini lah, Street. Masalah yang ketiga biasa orang tanya, orang puang, orang lelaki tak berlaku masalah ni. Orang lelaki, masalah ni biasa berlaku ke orang puang. Orang puang, dia sudah mandi wajib lepas jima'. Dia jima', lepas tu juga dia mandi wajib. Tiba-tiba sudah mandi wajib, dia tengok air mani keluar pula. Okey, wajib tak dia ulang mandi dia? Ulama kata wajib ulang kalau dia ada dua syarat. Orang puang, kalau dia lepas jima', dia mandi wajib, tiba-tiba lepas mandi keluar pula air mani, dia kena ulang balik mandi kalau ada dua syarat. Ni disebut dalam kitab Umdatus Salik. Pertama, apabila dia jima' tadi dalam keadaan dia ada syahwat. Syarat yang pertama, dia jima' dalam keadaan dia orang yang memiliki syahwat. Maka bila sebut orang yang memiliki syahwat, tertolak bagi budak-budak. Sebab budak-budak, kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang belum balik, tidak ada syahwat. Yang kedua, syahwatnya mestilah tertunai ketika jima' tadi. Syahwatnya mestilah tertunai ketika jima'. Maka tertolak orang yang kena jima' tengah tidur. Sebab pernah ada tok lelaki yang mari cerita, ustaz, bini saya ni jenis payah nak layang saya. Boleh tak saya tengah-tengah dia tidur, saya pergi jima' je? Kata boleh, tak ada masalah. Sebab dia hak kita. Maka kalaulah isteri yang dijima' ketika tidur, mana syahwat dia tak tertunai, maka tak ada masalah. Kalau keluar air mani tadi, ulama kata tak wajib ulang. Ataupun dia kena rogo, syahwat dia tak tertunai, maka ulama kata dia tak wajib juga ulang mandi. Dua syarat ni disebut dalam kitab Umdatus Salik. Ada pun orang lelaki keluar sebelum ataupun selepas mandi, ada syahwat tak ada syahwat, semata-mata keluar je, ulama kata wajib dah mandi. Okey, muslimat, di manakah hak keluar mani yang mewajibkan mandi? Fiqh ni detail muslimat, hamba tak tahu, bahas gini
boleh pergi ke tak? Kalau tak faham, tanya balik dah. Ambil sebut poin-poin gini je. Okay, muslimat, di manakah hak yang keluar air mani yang mewajibkan mandi? Bagi orang lelaki, mestilah air mani tak dizahir di luar, mesti keluar daripada batang. Kalau duduk dalam batang, syahwat puas lah, tapi masih duduk dalam batang, tak zahir luar, maka tak wajib mandi. Orang lelaki, dia syarat mesti zahir keluar. Adapun orang perempuan dia kena tengok dua keadaan. Orang perempuan tadi, dia pernah merasai jimak ke tidak pernah merasai jimak. Ataupun dalam kitab-kitab fiqh yang ajawi, dia sebut orang yang ada dara ataupun orang yang tak ada dara. Orang yang ada dara, mestilah mani tadi keluar zahir daripada bibir dia, bibir kemaluan dia. Adapun orang yang tak ada dara, tak syarat zahir keluar. Syarat mesti sampai tempat kalau dia kakang nampak air mani tu duduk situ, maka wajib mandi. Orang lelaki memang keruk sikit lah, sebab dia kita tak faham. Orang perempuan mungkin dia faham. Kalau orang perempuan tak faham, kau tak tahu tu. Gitulah muslim-muslimat. Ni orang perempuan dia ada dua situasi yang berbeza. Ada dara, tak ada dara. Faham dah muslim-muslimat? Okay. Yang ketiga yang mewajibkan mandi. Yang ketiga, keluar haid. Orang yang keluar haid wajib mandi. Okey, muslim-muslimat, orang yang keluar haid wajib mandi selepas haidnya berhenti. Haid ni berhenti, wajib mandi lalu. Macam mana nak tahu haid berhenti? Ni ramai orang keliru. Haid berhenti, nak tahu haid berhenti tak berhenti lagu mana? Ulama kata orang perempuan kalau dia nak cek haid dia berhenti tak berhenti, masuk dalam bilik air, lepas tu basuh kemaluan, ambil kapah, wak masuk dalam kemaluan. Kalau darah berhenti hak zahir, tiba-tiba wak masuk kapah dalam, ada lagi bekas-bekas darah. Selepas dia basuh, ada lagi kesan-kesan darah. Ulama fiqh sebut hukumnya fatrah. Fatrah hukumnya masih lagi haid. Orang puan kalau nak cek haid berhenti tak berhenti, kena ambil kapah wak masuk dalam. Nak faham dah muslim-muslim? Kalau cek zahir saja tanpa wak masuk kapah, doktor. Okay, baik dah muslim-muslim. Yang kedua, apabila berhenti sahaja darah haid, wajib mandi dan wajib solat. Amba ada dengar, minta maaf dah, kita tak sebut pada siapa-siapa pun. Ada beberapa orang ustazah, amba minta maaf lah, ada beberapa orang ustazah, dia sebut, ustazah ni balik Mesir, Masya Allah. Dia sebut apa? Orang perempuan kalau dia berhenti haid di waktu zuhur, kena tunggu waktu asar baru boleh mandi. Ada seorang lagi ustaz, dia sebut apa? Ustaz tu ustaz Terengganu, tapi dia mengajar di Kuala Lumpur. Dia kata kalau haid tu berhenti, dia kena tunggu sehari semalam baru dia boleh mandi. Hak ni muslim-muslimat bahaya ni. Dalam kitab fiqh sebut bila khilaf, tidak ada khilaf, apabila darah berhenti zahir, batin, wajib mandi selalu dan wajib buat orang hukum orang suci. Apa hukum orang suci? Wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib puasa, wajib tawaf. Kena faham boleh? Amba minta maaf sebab nampak benda ni sebab. Bahkan ada sebahagian orang hok ngajar benda ni. Bahaya muslim-muslimat. Ni kena sepaham boleh. Apabila darah, okey. Masalah yang ketiga, kalau darah adat lama ni, masalah haid sikit. Adat lama ni 7 hari. Mari bulan ni, hari yang kelima darah berhenti dah. Ulama kata bila darah berhenti, zahir dan batin, masuk kapah dah. Zahir dan batin darah tak ada, maka wajib lalu semayang. Wajib mandi, wajib semayang. Sekalipun tak cukup lagi adat kebiasaan. Ada orang aja kena tunggu cukup adat dulu. Kalau hari kelima, kena tunggu 2 hari lagi baru boleh mandi. Hak ni tak betul. Hak ni anda ambil perhatian sikit muslim-muslim. Okey. Masalah seterusnya hamba kena sebut sikit. Orang yang berhenti darah haid
di waktu yang solat yang boleh jamak. Orang perempuan yang berhenti darah haid di waktu solat yang boleh jamak. Contoh, solat haid dia berhenti pada waktu asar ataupun pada waktu isyak. Maka kalaulah begini, dia wajib solat pada waktu tu dan wajib qada solat yang sebelumnya. Contoh, kalau dia berhenti haid di waktu asar, maka asar boleh jamak dengan zuhur, maka zuhur wajib qada. Ini pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, mu'tamad mazhab Maliki dan Hanbali, melainkan Hanafi sahaja. Tak mu'tamad. Ataupun berhenti di waktu isyak, maka dia wajib semayang isyak dan wajib qada maghrib. Kalau berhenti waktu subuh, subuh tak boleh jamak, maka tak wajib qada lah hak sebelumnya. Kena faham dah muslim-muslimat. Ni bab haid ni kena ambil perhatian sikit lah. Okey. Yang keempat, yang mewajibkan mandi keluar darah nifas. Apa makna darah nifas? Ni kena bahas. Apa makna darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar selepas beranak, selepas kosongnya rahim. Ni darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar selepas beranak, selepas kosongnya rahim. Kalau rahim tak lagi kosong, tiba-tiba keluar darah, maka ulama kata wajib lagi semayang. Contoh, beranak kembar. Seorang tubik, seorang lagi ada di dalam. Tengah terang lagi hak nombor 2. Tiba-tiba orang bang, maka wajib lagi semayang. Sebab apa? Darah yang keluar bersama baby itu dipanggil darah istihadah, ataupun sebahagian ulama sebut darah talak. Wajib lagi sembahyang. Kalau tak semayang, wajib qada. Kalau tak qada, tanggung dosa isteri dan suami. Ni berat sikit. Bab nifas. Kena faham dah muslim-muslimat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tanya juga tentang masalah lagi, kalau berlaku keguguran, baby gugur, janin gugur, selepas keguguran tiba-tiba tubik darah. Darah yang keluar selepas keguguran adakah hukum nifas? Ulama kata kena tengok dua keadaan. Kalaulah darah tak dikeluar dalam janin, tak dikeluar dalam keadaan zahir, janin tadi tu zahir manusia, maknanya ada tangan, ada kaki, cukup mata, ada bentuk-bentuk manusia, maka darah tadi dipanggil darah nifas. Kalaulah tak zahir manusia, maknanya keluar segupar darah je, ataupun seketul daging, tak ada lagi rupa manusia, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i juga sebut tetap darah yang keluar itu darah nifas. Ni pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Muslim-muslimat, bab darah nifas. Yang kelima, darah wiladah. Yang kelima, wiladah. Wiladah bukan darah. Wiladah bukan darah. Ramai orang kita anggap wiladah ni darah. Wiladah bukan darah. Wiladah ni adalah beranak. Wiladah ni apa? Wiladah ni beranak. Beranak tu dipanggil wiladah. Semata-mata beranak, kering ke basah, normal ke belah, wajib mandi. Dengan syarat, dengan syarat beranak tadi tidak disusuli dengan darah nifas. Kalau contoh beranak tiba-tiba bersambung dengan darah nifas, maka kena tunggu kering darah nifas baru boleh mandi. Ada orang Amba sebut ini, tiba-tiba ada seorang makcik dia tanya ustaz, ada ustazah tu dia ajar lepas beranak kena mandi juga wiladah sekalipun tubik darah nifas. Anak kata tak boleh, tak sah kata mandi tu. Dia pun balik, dia pergi cerita ke ustazah tu. Ni paling berat kau ni. Dia pergi cerita ke ustazah tu. Dia kata, ustazah, Ustaz Aiman sebut beranak kalau ikut darah nifas
dak wajib mandi wiladah, kena tunggu kering darah nifas. Dia kata saya dak kata wajib, saya kata sunat. Mocik ni, dia pergi rakam ustazah tu sebut, dia pergi bawa lah kanan. Ustaz, saya dengar ustaz ni, ustazah ni sebut mana? Dia kata, apa dengar? Ustazah ni pun terang-terang, dia kata sunat. Aish, kata kok mana sunat mandi wiladah kalau sambung ke darah nifas? Ambil kok mana ni? Okey, kita kata gini lah. Kalau main atur rakaman, mu atur rakaman aku atur rakaman mudah. Jadi gini kata. Gini lah. Atur pertemuan lah, kita jumpa. Bila jumpa, kita pun tanya, ambil mana ni ustazah? Ustazah kata ambil kitab. Kitab mana kata sebut sunat? Cuba sebut. Dia pun senyap. Dia pun pusing. Dia mandi wiladah, tak ada. Dia gugur dengan sendiri apabila bersambung dengan darah nifas. Ni faham? Bila bersambung dengan darah nifas, wiladah tu jadi gugur. Mandi wiladah. Dia akan mandi sekali bila kering, darah nifas. Faham dah Muslimat? Okey. Yang terakhir yang mewajibkan mandi, iaitu orang yang meninggal dunia. Mati wajib mandi. Siapa yang wajib? Orang yang hidup wajib memandikan orang yang mati. Tapi kalau orang mati, mandi diri sendiri. Ini disebutlah Hasyiah Bajuri. Dalam kitab-kitab Hasyiah ni Muslimat, biasanya dia bawa pandangan hak iftiradi sikit. Kadang-kadang kita jangan keji. Ambo nak sebut sikit sebab dalam majlis ni ramai anak-anak muda, orang-orang muda yang mengaji fiqh. Ambo nak sebut sikit. Jangan kita mudah-mudah nak kritik kitab-kitab fiqh yang bahas benda pelik-pelik kadang-kadang. Kita kena faham fiqh ni ada 3. Fiqh turas, fiqh mu'asyarah dan fiqh iftiradi. Fiqh turah apa? Fiqh lama. Fiqh turah dia untuk membentuk malakah ilmu untuk seseorang itu jadi ulama. Fiqh mu'asyarah untuk isu-isu semasa. Fiqh iftiradi ulama buat untuk bina kekuatan ulama, dia bahas benda-benda hak pelik. Dan fiqh iftiradi ni dia ada 3. Dia ada benda hak sudah berlaku, seakan-akan akan berlaku, dan macam mustahil berlaku. Ada 3. Yang sudah berlaku benda, contoh dalam kitab sebut orang yang dia ni duduk di padang Arafah, buat kerja haji, naik burung. Kita tengok orang naik burung, duduk di padang Arafah, pelik ni wukuf di Arafah. Tapi hari ni berlaku apa? Iaitu orang tawaf Kaabah. Tawaf Kaabah dalam keadaan naik burung, bukan wukuf di Arafah. Naik tawaf Kaabah dalam keadaan naik burung. Hari ni berlaku benda, pekerja haji naik helikopter. Sambil-sambil dia buat ibadah haji, dia memantau orang buat kerja haji naik helikopter. Maka dia tawaf naik helikopter. Sah ke tak? Ulama kata sah. Helikopter kiyah dengan burung. Benda sudah ulama bahas lama dah dan berlaku. Dan ada hak seakan-akan akan berlaku. Dalam kitab dia bahas apa? Kalaulah contoh tulang orang repuk diganti dengan tulang anjing ataupun tulang babi, setiap kali dia nak solat, adakah dia perlu samak tubuh dia? Rupa-rupanya hari ni berlaku kajian di England. Doktor-doktor di England buat kajian, iaitu bagaimana nak gantikan tulang manusia hak rosak dengan tulang babi, sebab tulang babi adalah tulang yang terbaik. Ulama bahas lama dan seakan-akan akan berlaku. Dan kalau ada yang ketiga, seolah-olah dah mustahil berlaku. Contoh benda dalam kitab Buriyatul Tulak, dia buat contoh orang puang kemaluan dia besar rumah. Contoh dalam Buriyatul Tulak, besar rumah. Orang lelaki masuk dalam kemaluan dia, wajib dah orang lelaki dengan puang tak dimandi? Ulama kata wajib sebab dia masuk sekali dengan kemaluan. Tapi memang tak payah nak cari, tak ada orang puang besar tu muslim. Tapi ulama bahas. Sebab tu fi iftiradi jangan kita hina. Dalam Hasyiah Bajuri dia bahas. Contoh seorang dia mati, dia bangun, dia mandi dia sendiri. Sah ke tak? Ulama kata sah. Tapi kalau gitu muslimat, tak ada orang hak nak membayang. Tembur balik mereka. Mai apa? Tok Iman lipat terus. Kain plekat tembur. Mai gurang dia muslimat. Tapi kalau berlaku ulama kata sah. Ulama kata sah. Okey, muslimat. Semua orang Islam yang mati
Tak kiralah mati takdir dalam lagu mana keadaan sekalipun, wajib dimandikan. Ia mati baik ke tak mati baik, selagi mana dia Islam, wajib dimandikan. Melainkan orang yang mati syahid. Mati syahid kena faham ada 3. Mati syahid ada 3. Pertama dipanggil mati syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat adalah mati syahid dunia akhirat ada beberapa syarat, iaitu mati di medan perang. Mati di medan perang, dia syarat mesti mati syahid dunia akhirat, mati di medan perang melawan orang kafir. Mesti lawan orang kafir di medan perang mati, dan mati kerana perang. Ada 3 syarat mati syahid dunia akhirat. Mesti duduk di medan perang, mati kerana perang, dan juga mati takdir tu melawan orang kafir. Kalau lawan Islam sama Islam, tidak boleh hukum mati syahid dunia akhirat, wajib mandi. Faham dah? Syahid yang kedua dipanggil syahid dunia sahaja, iaitu benar mati kerana mempertahankan harta. Orang nak rapak rumah dia tahan. Tiba-tiba dia kena bunuh. Ulama kata dia mati syahid, tapi syahid dunia dia boleh pahala. Dan yang ketiga dipanggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni apa? Iaitu syahid dibunuh ataupun syahid mati lemah, mati beranak. Ni dipanggil syahid akhirat. Pahala besar, tapi wajib mandi, wajib kafan, wajib tanam, wajib sembahyang. Okey, muslimat, orang biasa tanya tentang masalah janin yang keguguran. Macam mana nak urus janin yang keguguran? Macam mana nak urus janin yang keguguran? Ulama kata kalaulah janin tak digugur, bila gugur ada tanda-tanda hidup, contoh bergerak, napak dada bergerak, ataupun tubik suara, ataupun bernafas, ada tanda hidup, maka wajib diuruskan janin takdir dengan 4 keadaan. Wajib mandi, wajib kafan, wajib solat, wajib tanam. Kalau tak ada tanda hidup, ulama kata kena tengok janin takdir siapa dah lagi 4 bulan. Kalau sudah lebih 4 bulan, wajib 3 kali. Wajib mandi, wajib kafan, wajib tanam, haram sembahyang. Kalau kurang daripada 4 bulan, tak siapa lagi 4 bulan, baru 2 bulan, 3 bulan, maka tak wajib buat apa-apa. Sunat sahaja dibukuh dan sunat sahaja ditanam. Kalau tak berbuat pun tak ada masalah. Heran muslimat. Okey. Yang terakhir yang kita akan bahas, yang kedua terakhir, iaitu rukun-rukun mandi. Ni rukun-rukun mandi kena sebut sikit. Rukun mandi ada 2. Dalam matan Abi Syuja' dia sebut 3, tapi itu pandangan dhaif. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i ada 2 saja. Pandangan yang pertama, rukun mandi yang pertama, niat. Wajib orang yang nak mandi wajib, ataupun orang yang nak mandi sunat. Mandi tu mandi wajib, ataupun mandi tak di mandi sunat, mesti niat. Kalau tak niat, dia jadi mandi yang harus sahaja. Dia mesti niat. Niat apa? Niat mengangkat hadas bagi orang nak mandi wajib. Kalau nak mandi sunat, mesti niat sunat benda dia nak mandi tadi. Semayang Jumaat ke, nak pergi semayang gerhana, dia kena niat mandi tadi. Ada pun orang yang dia ni jenis daimul hadas, air mani tubik Allah, air mani tak berhenti-henti tubik, dia ni cecer air mani. Maka hukum lagu mana? Maka dia kena niat untuk mengharuskan solat. Kalau dia niat untuk mengangkat hadas, hukumnya tidak sah. Kalau orang yang jenis berkekalan hadas dia tubik air mani sokmo, maka dia kena niat untuk mengharuskan solat. Kalau dia niat untuk angkat hadas, solatnya mandinya tidak sah. Yang kedua, rukun yang kedua, meratakan air pada seluruh badan. Meratakan air pada seluruh badan. Rata air seluruh badan yang muslimat, tidak wajib mualah. Rata air seluruh badan tidak wajib
mualah. Tidak wajib mualah apa? Contoh, malam ni keluar air mani. Contoh, kita pun malam-malam pukul 1, pukul 2 nak mandi, gelepar, bimbang esok lewat pula. Dia pun mandi dulu sekerak. Dia ambil air, dia jiru daripada pusat ke bawah. Dia niat, sahaja aku akan hadas daripada pusat ke bawah. Bangun pagi esok, dia sambung atas ke bawah. Maka ulama kata mandinya sah. Mandinya sah, tidak menjadi masalah. Hukum mandi. Sebab apa? Tidak wajib mualah. Tidak wajib mualah. Okay, muslimat. Beberapa masalah yang orang tanya berkaitan dengan masalah mandi wajib ni. Biasa orang-orang tanya, ustaz, betul ke orang puang yang haid, kalau dia kerak kuku, dia kerak rambut, dia kena bawa dalam mandi dia, dia kena basuh sekali dengan mandi dia? Betul ke? Memang ada sebahagian pandangan ulama yang berpandangan gitu. Sebahagian ulama sebut, kalau orang puang dia kerak kuku, orang puang kerak kuku ataupun kerak rambut ketika haid, ulama kata makruh. Kerak kuku, kerak rambut ketika haid, orang puang makruh hukumnya. Katakanlah dia kerak, sebahagian ulama kata dia kena bawa dalam mandi dia, dia kena basuh sekali masa dia tengah mandi. Yang terakhir pada malam ni, muslimat, perkara-perkara yang haram ketika orang yang berjunub. Hamba nak sebut sikit bab ni, sebab bab ni ada isu sikit baru-baru ni. Pertama, orang yang berjunub ada 6 perkara hak dia haram. Selagi mana dia tak mandi wajib, 6 perkara hak haram. Pertama, haram dia solat. Yang kedua, haram tawaf. Yang ketiga, haram menyentuh Quran. Sentuh Quran ni apa? Sentuh mushaf Quran. Kalau handset kita ada Quran, sentuh skrin, sebahagian ulama kata tak ada masalah. Sentuh skrin handset tak ada masalah. Ataupun sentuh Quran terjemahan, sentuh terjemahan tak apa, sentuh ayat Quran haram. Yang keempat, membawa Quran, yakni tanggung Quran, dia bawa beg letak Quran dalam. Kalau dia dalam keadaan berjunub ataupun haid dan nifas, hukumnya haram. Melainkan dia letak dalam beg tadi ada Quran dan ada buku-buku lain. Lepas juga dia umumkan niat dia tanggung beg saja tanpa kosak Quran ke buku-buku lain, maka ulama kata tak ada masalah. Kalau tanggung Quran saja tak boleh, mesti ada Quran dan benda-benda lain. Yang kelima, haram dia baca Quran. Haram dia baca Quran. Sebab itu orang yang berjunub, keluar mani ataupun jima, ketika dia nak mandi wajib, kalau dia baca bismillah dengan qasak baca ayat Quran, hukumnya haram. Dia mesti qasak zikir. Dia nak mandi wajib, dia baca bismillah, mesti dia baca bismillah, niat zikir. Kalau qasak untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Quran, hukumnya haram. Dan yang keenam, haram dia ni duduk dalam masjid. Lalu tak apa, kalau masuk hukumnya haram. Kalau duduk hukumnya haram. Lalu tak apa. Kalau lalu ni apa makna lalu? Tu masuk pintu lain, tu bilik pintu lain. Kalau contoh masjid tu ada sepitu je, pintu lain kunci, nak kerja tikat ke Ustaz, maka tu tak ada masalah lah. Contoh balik tiba-tiba baru perasan tinggal spek surah, kita pun naik nak ambil spek, tiba-tiba on the way mari sejuk dah tu bik air mani, maka kena lalu saja, tak boleh duduk. Sebab apa? Dalam keadaan junub. Okey, hamba nak faham di sini, nak bahas apa makna masjid. Sebab hamba tengok isu ni orang duk bahas sangat, masjid surah, masjid surah, masjid surah, masjid surah. Okey, masjid dalam kitab fiqh disebut ada dua je, masjid dengan ghairi masjid, masjid dan bukan masjid. Masjid dan bukan masjid. Apa makna masjid? Ta'rif masjid iaitu tanah yang diwakafkan, dibina untuk dikerjakan solat, dan ada imam rawatib dan didirikan solat 5 waktu. Maka hukumnya masjid, sekalipun orang panggil surah.
Kalau tanah wakaf khusus untuk solat, didirikan 5 waktu, sekalipun orang panggil surah, hukumnya tetap hukum masjid, menurut satu kaul dalam mazhab Syafi'i. Dan kalau tak cukup syarat ni, contoh musalla tempat kerja kita, orang panggil surah, hukumnya surah, tidak hukum masjid. Sebab apa? Kita biasa semayang zuhur dengan asar je, subuh tak ada orang pergi kerja, semayang subuh di Jabat. Ataupun rumah kita, walaupun ruang tamu kita buat untuk tempat solat, hukumnya tetap ruang tamu, tak hukum masjid, walaupun buat jemaah 5 waktu, sebab ada khusus untuk semayang, tidak diwakafkan. Okey, maka surah kita ni mana? Surah kita ni mana? Menurut satu kaul, dia hukum masjid. Dan anak tak nafi, ada orang hukum, ada satu pandangan lain sebut dihukumkan sebagai surah. Tapi anak bincang dengan 2-3 orang guru, kalau surah hikmah ni kita lebih cenderung kepada hukum masjid. Bila hukum masjid, apa sahaja berkaitan hukum dalam ni, hukumnya hukum masjid. Orang puang tak boleh naik. Okey, masalah hamba nak faham dia, orang duduk tanya isu, kalau masjid mayang jemaah wajib dengar suara ataupun tengok, atau salah satu. Adapun kalau ghairi masjid, kita semayang tengah padang ataupun rumah, wajib dengar suara dan wajib tengok. Kalau salah satu tak sah. Maka kalau hukum surah, tabir orang puang kena buka. Tabir orang puang kena buka. Kalau tak buka, semayang jemaah tak sah. Semayang sah, jemaah tak sah. Tapi kalau hukum masjid, sekalipun orang panggil surah, ya, masalah orang Terengganu kita, orang Melayu kita ni banyak nama pun. Masjid, surah, balasah, musolla, benda lagi banyak doa nama. Padahal kita sebut 2 je, masjid dengan ghairi masjid. Doktor Ustaz, hak mayang Jumaat, dak mayang Jumaat, itu masjid jamek dengan dak jamek. Masjid jamek khusus perbahasan dia bab semayang Jumaat. Kena beza. Biar ada sini-sini mak. Jadi kita bahas sampai situ dulu pada malam ni. InsyaAllah kalau ada peluang kita sambung perbahasan bab lain pula. Ni bab mandi saja, tapi hamba sebut sikit bab masjid ni sebab hamba tengok 2-3-4 orang duduk mesej tanya. Kita tak nafi benda ni ada khilaf, tapi kita bahas, cuba bahas dengan mudah lah. Contoh masjid, ada orang tanya pasal surah hikmah ni lah. Orang mesej Hana, Ustaz, surah hikmah ni hukum masjid ke hukum surah? Hamba kata, kalau bagi pandangan Hana dan rujuk kepada Fadil Ustaz Hanafiyah, ia lebih cenderung kepada hukum masjid. Jadi orang puan haid tak boleh naik, orang puan nifas tak boleh naik, orang junub tak boleh duduk. Dan tabir tak payah buka, tak ada masalah sebab hukum masjid. Tanpa menafikan ada satu kaul, kalau kita tengok pada ta'rif, surah hikmah ni boleh hukum surah. Ada 2 kaul, tak payah balah lah bab ni. Bab ni bahas panjang. Bahas panjang. Jadi muslim-muslimat, hamba diminta untuk umum sumbangan, umum perkara. Pertama, insya-Allah pada 26-27 ni, 26 dan 27 ni akan ada daurah bersama anak. Umum diri sendiri. Akan ada daurah bersama dengan anak kitab Safinatun Najah bab solat. Dan insya-Allah muslim-muslimat, hamba akan cuba bahas lebih detail bab qudwah solat. Bab qudwah solat ni kita akan bahas bab masjid. Dan juga kita akan cuba bahas sedikit bab orang yang semayang atas kursi. Kan kecoh itu kan. Semayang atas kursi kena rokok 2 kali ke, boleh tunduk atas, semayang atas kursi sah tak semayang atas kursi. Kita akan bahas dalam daurah Safinatun Najah insya-Allah kalau dan pada 26 dan 27 kitab insya-Allah disediakan. Tapi hak ambil dah kitab daurah siri pertama, tak payah ambil pula siri kedua. Botok penganjur. Muslim-muslimat. Dan yang terakhir pada malam ni, derma malam ni untuk dana pembangunan surah. InsyaAllah malam ni muslim-muslimat pakat derma banyak-banyak, tabung banyak belakang. Ada 3 hamba perasan. 2, hak luar bawah 3. Kalau nak wi 3-3 pun tak apa. Nak wi 3-3 pun tak apa. Nak wi salah satu, wi banyak sikit. Muslim-muslimat insya-Allah. Jadi itulah saja pada malam ni muslim-muslimat. Hamba minta maaf banyak kalau ada salah dan silap, kasar bahasa, ada kurang apa-apa. Ada soalan tak? Kalau hamba ada soalan,
boleh tanya. Kalau ada soalan, kita tutup lah tu. Tak ada soalan, tunduk lah ke. Tunduk ni antara dua, faham ataupun ngatuk. Jadi insya-Allah lah kita jumpa pula akan datang. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.